Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah, pertama sekali kita syukur pada Allah Ta'ala kerana telah dapat bersama-sama menyelesaikan salat sunat tarawih dan witir, dan kita menyambung kuliah kita dengan tajuk yang baru dimaklumkan oleh pihak masjid kepada saya tadi setengah jam sebelum iftar, iaitu berkait dengan jual beli emas. Barangkali disebabkan banyaknya perkembangan pelaburan yang berasaskan kepada jual beli emas dalam masyarakat kita, dan kita nak melihat dawabit, parameter yang berkaitan dengannya. Perkara ini tuan-tuan sekalian telah pun diperbincangkan dalam muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Kalau tuan-tuan pergi ke website JAKIM, telah ada satu parameter sekitar 5 muka surat. 5 muka surat yang memberikan parameter lah, garis panduan tentang bagaimanakah bentuk jual beli emas ataupun pelaburan yang berasaskan kepada jual beli emas yang mematuhi kehendak-kehendak syariah. Parameter ini tidak mudah kerana kreativiti dalam penstrukturan pelaburan yang berasaskan jual beli emas oleh banyak pihak dalam masyarakat kita, dan kita pula didorong oleh perkembangan pelaburan yang berasaskan kepada jual beli emas disebabkan nilai emas yang tinggi yang dalam pasaran dalam akhir-akhir ini. Ia berpunca antara lain kerana persoalan nilai emas itu sendiri, dan yang kedua juga disebabkan oleh faktor kelemahan US dollar yang memberikan faktor juga kepada jumlah ataupun nilai emas dalam pasaran kita hari ini dilihat sebagai tinggilah. Jadi sebab itu ada galakan dalam banyak pihak untuk menstrukturkan produk-produk pelaburan yang berasaskan kepada jual beli emas dan pendibatan masyarakat berkaitan dengannya. Hadirin sekalian, sama ada jual beli emas itu adalah jual beli emas seperti biasalah, lumrah, kita beli emas untuk tujuan perhiasan, ataupun pelaburan yang berasaskan kepada jual beli emas, sama ada secara langsung. Langsung maksudnya kita membeli emas sendiri secara fizikal, ataupun kita membeli emas dan kemudian membuat simpanan emas dengan pihak tertentu. Maka dawabitnya, parameternya adalah balik kepada apa yang telah ditentukan oleh hukum syarak, yang mana hadis yang popular berkaitan dengannya yang menentukan garis panduan dia ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, yang mana Ubadah bin As-Samit meriwayatkan Nabi menyebutkan, Nabi kata, az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasyairu bil-syairi wat-tamaru bil-tamari wal-milhu bil-milhi sawa'an bisawa'in mithlan bimithlin yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Nabi menyebutkan hadis, Nabi kata emas dengan emas, tukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam. Maka pertukarannya itu hendaklah sama dengan sama, senilai dengan senilai, tangan dengan tangan. Dan sekiranya fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, sekiranya berbeza jenisnya, jenis pertukaran itu, fabi'u kaifa syi'tum, maka kamu berjual belilah sesuka hati kamu, idza kana yadan biyadin, tetapi hendaklah disyaratkan bahawa ianya berlaku dengan yadan biyadin, tangan dengan tangan, hand to hand, spot.
secara lani kata orang Kedah. Okey. Jadi itu hadis Nabi. Dan bagaimana kita mahu faham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang mana kegagalan untuk mematuhi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerbitkan dua bentuk riba. Yang pertama yang disebut oleh ulama sebagai riba al-fadal, yang kedua disebut sebagai riba an-nasi'ah. Riba al-fadal dan riba an-nasi'ah. Riba al-fadal berlaku apabila pertukaran di antara suatu jenis yang sama. Pertukaran di situ maksudnya exchange contract. Satu pihak ambil satu barang, satu pihak ambil satu barang yang lain. Yang mana tukar dalam bentuk ini, tukar barang dengan barang ini dalam ulama mendefinisikannya sebagai jual beli juga. Ini adalah satu bentuk jual beli, exchange contract. Exchange contract. Kontrak aqdun muawadah. Satu pihak ambil satu barang dan satu pihak lain ambil lagi satu barang. Jadi kalau beli emas, kalau emas itu dibeli dengan emas, ataupun emas itu dibeli dengan mata wang, yang mana Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Duwali, Akademi Fiqh Islam antarabangsa di bawah OIC, telah membuat keputusan bahawa mata wang hari ini, currency hari ini juga mengambil hukum emas, seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Pada zaman Nabi dulu, betul, emas itulah yang menjadi medium of exchange, alat pertukaran. Dan zaman kita hari ini, walaupun kita dalam dunia moden yang berasaskan kepada fiat money, bukan lagi berasaskan kepada commodity money ataupun representative money, bukan emas itu sendiri jadi alat, ataupun bukan paper yang dikeluarkan untuk menjadi alat pertukaran, yang pengeluaran paper itu adalah berasaskan kepada commodity, diasaskan kepada emas. Kan ini yang orang duk bincang, dinar dirham. Ya, walaupun tidak lagi berasaskan kepada dinar pengeluaran itu, ianya adalah fiat money, mata wang kertas, yang penghargaan mata wang kertas itu adalah tertakluk kepada keputusan monetary committee, jawatan kuasa wang bagi setiap negara. Macam kita di Malaysia pun, kita ada monetary committee di bawah Central Bank, dipengerusikan oleh Gubernur, yang akan bermesyuarat, yang keputusannya memberikan pengaruh lah kepada exchange rate, exchange kadar pertukaran ringgit Malaysia kepada mata wang lain yang ada di dunia ini. Jadi walaupun begitu, mata wang juga memakai hukum ini. Jadi kalau sekiranya pertukaran itu berlaku di antara dua benda yang sama, seperti ringgit Malaysia ditukarkan dengan ringgit Malaysia, sekiranya pertukarannya itu tidak berlaku dengan nilai yang sama, maka ianya membawa kepada riba al-fadli, riba fadal. Contoh kita nak masukkan duit dalam parking slot, tak ada shilling, kita pergi kedai runcit, kita tukar. Orang tu kata, awak bagi saya RM1, saya bagi awak 90 sen. Itu riba fadal. Kita riba fadal. Hari Ahad depan anak dapat duit raya banyak, kan? Tapi tak pandai nak kira. Bapak terror sikit. Kan? Jadi bapak sebut ke anak ada, adik bagi kat bapak yang warna biru tu sekeping, RM50. Bapak bagi kat adik yang warna merah 4 keping. 4 keping lagi banyak pada sekeping tau. Itu riba fadal. Itu riba fadal, sebab tukar ringgit dengan ringgit. Sama juga apabila tukar emas dengan emas, tukar emas dengan emas, ataupun tukar ringgit dengan emas, tukar ringgit dengan emas. Maka walaupun ringgit dan emas itu dua benda yang berbeza, tetapi Nabi mensyaratkan bahawa ianya mesti berlaku pertukaran secara yadan biyadin. Nabi kata mesti bertukar secara tangan dengan tangan, berlaku taqabud, satu pihak ambil dan satu pihak lain ambil. Dia tak boleh exchange tu berlaku, satu pihak ambil hari ini dan dia punya counter value hanya akan diserahkan pada hari yang lain. Sama juga kalau pertukaran ringgit Malaysia dengan US dollar, katakan over the counter, kita pergi ke KLIA, ada banyak counter, ada banyak money changer. Nabi kata fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, kalau tak sama jenis pertukarannya, fabi'u kaifa syi'tum, kamu berjual belilah sesuka hati kamu.
Kan, kita nak beli US dollar. Exchange rate dekat kaunter ni beza dengan kaunter ini, beza dengan kaunter ini. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Fabi'u kaifa syi'tum, Nabi kata. Kamu berjual beli dah sesuka hati kamu. Macam mana kamu nak letak dia punya harga pun, itu terpulang kepada kamu. Itu balik kepada musawamah kamu lah. Balik kepada kamu punya bargain. Bargaining punya proses lah. Kalau kawan tu bagi exchange rate yang kita rasa tak agreeable to us, maka kita minta lah naik sikit, kan? Tapi kalau kita tak minta, orang dah tekan kita bagi exchange rate yang teruk pun kita nak beli juga, itu kita punya pasal lah, kan? Itu tak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Tetapi Nabi kata pertukaran itu mesti berlaku yadan biyadin, tangan dengan tangan. Sama juga beli emas. Mungkin ada orang yang terror sikit, dia dapat beli pada harga baik. Kita yang kurang terror dapat beli pada harga yang kurang. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab emas dan duit adalah daripada dua jenis yang berbeza. Tetapi Nabi mensyaratkan settlementnya mesti berlaku secara yadan biyadin, tangan dengan tangan. Okey. Jadi daripada hadis ini, ulama menyebutkan bahawa ada beberapa syarat untuk menjadikan akad jual beli, kontrak jual beli emas itu sah. Sama ada kita beli sendiri, kita jadi parti, kita pergi beli sendiri, kan? Kita pergi beli sendiri, pergi kedai emas kita beli, ataupun pergilah kepada sesiapa yang jual emas, kita beli sendiri, ataupun kita melantik orang lain untuk membeli bagi pihak kita, kan? Melalui akad wakalah, kita lantik orang. Kita lantik orang, tapi bila kita lantik orang, orang yang kita lantik itu adalah ejen kita, tetapi hukum dia adalah hukum kita. So bila seorang ejen, kalau saya lantik wakil saya untuk membeli sesuatu, jadi yang membeli itu saya. Dia membeli adalah mewakili saya. He is my agent and I'm the principal. Saya adalah principal. Saya menjadi principal lah yang membeli. Dan kalau sekiranya dia beli, dia maklumkan kepada penjual bahawa dia beli bagi pihak saya, maka ada hukum hakam wakalah yang patut dihukum, yang patut diterima. Ataupun dia tak beritahu pun kepada penjual bahawa dia beli, penjual beranggapan bahawa dia yang membeli, sedang hakikatnya dia cuma membeli bagi pihak orang lain, maka ada hukum hakam dia yang saya tak nak sebut sebab tak berapa nak penting. Tak berapa penting. Yang pentingnya ialah ulama sebut daripada hadis tadi dan disepakati secara ijma' oleh para ulama, bahkan dinukilkan oleh al-Imam As-Subki. Imam As-Subki kata al-uqud bin nisbati ila at-taqabudi ala arba'ati aqsam minha ma yajibu fihi at-taqabud qabla at-tafarruq bil ijma' wa huwa as-saraf. Dia kata kontrak ataupun akad dari sudut hukum taqabud. Taqabud maksudnya saling mengambil milik, ataupun dalam bahasa Inggeris taking possession. Taking possession, mengambil pegangan, pegang. Pegang. Ini take possession. Ni handphone saya. Kalau saya jual handphone saya ni, ataupun payah kereta. Saya jual kereta saya kepada orang. Take possession boleh berlaku dengan cara take possession secara hakiki. Dia ambil dah kereta, duduk tempat driver ni kuncinya dah. Dia pun ambil kunci, masuk. Itu dia take possession lah tu kereta. Dah. Ataupun dia take possession secara hukmi, constructive possession. Boleh jadi sama ada constructive possession. Constructive possession maksudnya dia dah dapat benda tu, tetapi tidaklah secara hakiki. Contoh, saya jual kereta, saya kata kereta ada kat kampung saya, kunci ada dengan nenek saya. Awak pergilah ambil kereta kat kampung, sampai beritahu Ustaz Nazri dah jual kereta, kan? Ni bukti saya dah jual, saya beli dengan dia. Sekarang dia suruh ambil kunci untuk saya ambil kereta. Jadi itu pun adalah satu bentuk qabat. Jadi dalam kontrak as-saraf, kata al-Imam As-Subki dengan ijma' para ulama, dalam kontrak as-saraf dia tak memadai berlaku qabat, dia kena berlaku taqabud. Apa maksud taqabud? Taqabud maksudnya dua-dua pihak mesti terima pada ketika itu. Jadi kalau beli emas,
maka emas mesti diterima pada ketika itu oleh pembeli dan penjual mesti terima duit pada ketika itu juga. Jadi itu benda nombor satu. Dia mesti terima. Dia mesti terima sama ada konstruktif ataupun secara actual possession ataupun constructive possession. Okey. Saya bagi contoh. Kalau ada produk distrukturkan di luar, pelaburan emas, kan? Kalau kita pergi beli kedai emas, dia terus bagi kita emas. So, itu actual, tak ada masalah. Tapi kita kena terima hari ini dan payment pun kena buat sekarang juga. Kalau sekiranya kita dapat emas hari ini, bayar bila? Saya akan bayar installment sebulan 100 katakan. Itu riba nasi'ah, haram. Dalam jual beli emas, mesti kedua-duanya settle hari ini. Yadan biyadin, mesti berlaku secara lani sekarang juga. Jadi kalau jual beli emas dengan menggunakan kad kredit, haram. Sebab apa? Settlement tidak berlaku secara lani, secara ansuran pun haram. Itu pandangan majoriti ulama. Ini keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami pun, bahawa mesti settlement berlaku hari ini. Dia tak boleh kita bayar dapat emas hari ini, bayar secara ansuran. Sebab apa? Tidak memenuhi syarat taqabud, tak fulfill condition of taqabud. Taqabud maksud dua-dua pihak mesti dapat kedua-dua counter value pada ketika sekarang. Kalau tidak siapa kata? Nabi kata, hadis tadi, kalau sekiranya tidak dilakukan demikian, maka telah berlaku praktis riba an-nasi'ah. Apa dia riba an-nasi'ah? Iaitu riba yang berlaku disebabkan delay dalam settlement. Delay ataupun apa delay bahasa Melayu? Penangguhan. Penangguhan dalam settlement, pertukaran, penyelesaian kepada transaksi tadi. Emas ni adalah benda yang harganya fluctuates. Hari ini dengan semalam berbeza. Ataupun dengan besok pun berbeza. Jadi itu antara illah, ratio disandai. Kenapa ulama mengatakan kenapa diharamkan untuk emas hendaklah dibuat penyelesaiannya secara sekarang, secara lani. Okey. Jadi kalau ada produk pelaburan emas, contohnya kita pergi kepada satu company, kita beli emas. Dia kata kita beli emas, kita mesti bayar dan kita mesti terima emas itu. Bayar dan terima emas itu. Sama ada kita terima emas itu secara actual possession ataupun constructive possession, itu diterima oleh syariah. Actual possession maksudnya kita dapat. Okey, kita pergi ke kaunter, dia kata, "Encik ni lah emas yang encik beli tu." Kan? Sama ada atas asas allocated or unallocated basis. Allocated apa maksud allocated? Ni encik punya. Ataupun unallocated. Unallocated, ni emas toko besar ni. Kan? Siapa yang beli emas toko besar ni? Kita pergi beli, dia kata, "Saya jual emas kat encik." "Mana emas?" "Encik punya adalah dalam ni." Dalam ni encik punya, orang lain punya, tapi ada emas portion cik yang equivalent kepada harga yang cik beli. Ada dalam ni. Kat mana? Sudut ni ke? Sudut ni ke? Sudut ni ke? Itu tak dapat ditentukan. Itu unallocated. Tidak diallocatekan. Unallocated. Tapi allocated, ni cik punya lah ni. Ini harga cik beli, ini. Okey. Mudah cerita, allocated itu tidak khilaf ulama. Ulama tidak khilaf. Unallocated, ada ulama kata harus, ada ulama kata haram. Tapi saya pegang pada pandangan ulama yang mengatakan harus. Kenapa? Sebab emas ini benda yang bersifat samaniyah. Samaniyah maksudnya value. Dia berasaskan kepada value. Tak kira lah kat sini ke, kat sini ke. Yang paling penting ada kita punya dan portion itu equal kepada value yang kita punya. Okey. Jadi kita boleh ambil ke tak boleh ambil, possibility untuk kita possess, asalkan ada possibility untuk kita ambil, itu sudah memadai. Sudah memadai. Walaupun mungkin kita tak ambil. Macam mana berlaku? Contohnya dia kata, saya jual emas kepada encik,
Tapi emas tu tak ada kat sini, cik. Emas tu kita simpan dengan bullion house di Switzerland. Kita simpan di Australia. Kita simpan di sana dan sebagainya. Kami ada agreement dengan custodian, agreement dengan third party. Kami dah beli, stok kami ada di sana. Dia simpankan. So, kita kata saya nak. Boleh tak saya nak? Boleh, dia kata. Tapi, cik kena bear the cost. Cost apa? Untuk transport benda tu balik ke Malaysia, naik kapal terbang pun cik kena bayar sendiri. Insurans cik kena bayar sendiri. Oleh kerana emas cik itu duduk dekat dalam stokor besar, maka kena melalui proses minting. Nak kena mint dulu, nak kena potong dulu. Kan? Nak potong emas ni bukan super gergaji kayu, kan? Nak kena minting, ada pakai belian dan sebagainya, maka cik kena tanggung kos itu sendiri. Jadi kalau cik sanggup buat semua benda tu, kos pengangkutan cik buat bayar, kemudian insurans untuk transport benda tu datang sini pun cik bayar, minting pun cik bayar, maka kita bolehlah bawa. Jadi kalau kita tak nak buat pun, itu sudah pun membuktikan ada elemen takhliyah. Elemen kita boleh tak nak dapat, boleh tetapi dengan kos. Boleh tetapi dengan kos. Itu pun saya memegang pendapat ulama mengatakan itu pun sudah harus. Sudah harus untuk diterima bahawa transaksi itu adalah patuh syariah. Okey, jadi itu syarat nombor 1. Mesti ada taqabud. Yang kedua, mesti tidak ada penangguhan tadi. Samalah tu, taqabud dan penangguhan. Yang ketiga, mesti bebas daripada khiyar asyarat. Ini pun dalam mafhum yang sama juga. Khiyar syarat ni option ataupun pilihan syarat untuk membatalkan kontrak. Macam setengah-setengah jual beli. Saya jual handphone saya kepada Tuan Imam, katakan saya bersetuju dengan Tuan Imam, okey, saya bagi you 3 days, 3 hari. Dalam masa 3 hari ni kalau tak puas hati boleh pulang balik lah. So kita terminate lah kita punya agreement. Okey, dalam transaksi barang lain boleh, tetapi dalam transaksi emas, bentuk perjanjian sebegitu adalah tidak dibenarkan. Tidak ada elemen khiyar syarat dalam emas. Okey, jadi itu dia punya dawabit dia. Okey, jadi berdasarkan kepada itu, kalau dalam pasaran kita di Malaysia ni sekurang-kurangnya ada 3 bentuk jual beli emas. 1, jual beli emas fizikal betul. Sama ada orang pergi beli emas betul, jongkong, kan, dapat satu ketul jongkong, ataupun pergi beli emas perhiasan. Kan, yang emas perhiasan tu harganya dah berbeza daripada emas asal. Kenapa? Sebab dekat dalam tu dah ada masuk harga-harga lain. Kos buat, kan, shape dia pun carry some value. Kadang-kadang company yang keluarkan itu pun dah carry some value. Itu saya tak tahulah, tanya orang perempuan lah, kan. Antara Pohkong dengan Habib Jewel dan lain-lain. Kadang-kadang brand itu pun dah bawa value. Kadang-kadang bukan value benda tu sangat pun, value brand. Value brand. Itu semua benda tu diterima oleh hukum syarak. Tak ada masalah. Okey. Jadi bila mana jual beli itu berlaku sama ada shilling emas atau jongkong emas ataupun barang perhiasan, maka dia kena comply dengan syarat tadi. 1, 2. Yang kedua ialah akaun emas, kan? Gold savings account. Ini ada bank buat dan sebagainya. Okey. Jadi akaun emas, ada yang memberikan emas fizikal. Ada bank dia bagi emas fizikal. Kita pergi, kita kata kita nak beli emas, dia pun bagi kita emas dalam bentuk kepingan ke apa ke, kita pun ambil emas. So kita ada pilihan, nak ambil bawa balik pun boleh. Kalau tak nak bawa balik pun kita deposit balik dekat bank tu. Dia akan simpan bagi pihak kita, kan, sama ada dengan kos ataupun tidak dengan kos. Jadi itu tak ada masalah. Tapi kita memang terima emas, ataupun kita tidak diberikan emas fizikal, tapi emas itu ada. Emas itu ada. Contoh tadilah di Switzerland dan sebagainya. Dan kita beli emas
Dan emas itu ada. Siapa yang memastikan emas itu ada? Kat sinilah tuan-tuan, pentingnya ada governance dekat dalam organisasi itu. Terutamanya bila melibatkan benda yang sensitif seperti hadis Nabi ni, paling penting untuk dia ada syariah advisor yang boleh check, yang boleh bagi checks and balance, yang boleh memastikan betul emas tu ada. Okey. Sebab supaya tidak masuk kategori yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Iaitu virtual gold. Emas tak ada pun. Yang sebenarnya emas tak ada pun. Disebut sebagai produk pelaburan emas yang sebenarnya emas tak ada. Kadang-kadang dia ambil duit kita 10,000 hari ni, kemudian dia kata you punya 10,000 hari ni equal to berapa gram emas berdasarkan harga pada hari ini. Dan itulah yang direkodkan. Kita beli emas tak? Kita tak beli emas pun. Yang apa yang dibuat ialah dia ambil deposit kita, lepas tu dia benchmark deposit kita against the prevailing rate of the gold. Itu saja. Ada gold? Tak ada. Yang tu haram. Yang tu adalah haram. Jadi nanti yang case itu virtual gold ni, bila kita nak withdraw duit kita nanti, maka okey, cik deposit duit cik banyak ni, harga emas hari ni berapa? Mungkin lagi tinggi daripada waktu kita beli dulu, maka beza di antara harga emas waktu kita beli dengan harga emas sekarang, itulah yang dianggap sebagai keuntungan kepada kita. Yang tu haram. Tapi kalau yang dua tadi, maka itu adalah harus. Yang virtual tadi, itulah yang banyak dibuat dalam internet melalui electronic platform, website dan sebagainya. Maka yang tu bukan beli emas yang diharuskan oleh hukum syarak. Hakikatnya tak beli emas pun, hakikatnya tidak beli emas pun. Walaupun dia ceritalah dia ni syarikat mining company lah, kan, sedang gali emas dekat Australia lah dan sebagainya, kan. Tapi ada tak emas? Ada tak emas? Jadi itu persoalan yang ada depan kita. Okey. Jadi itu tiga kategori yang ada berdasarkan observation. Satu, beli emas betul, itu tak timbul masalah. Ataupun gold account emas. Ada bank-bank yang tawarkan, sama ada on allocated basis, memang emas tu ada, kita pergi beli, ambil, dia bagi kat kita. Sama ada kita simpan sendiri ke, ataupun kita tak simpan. Yang ni ada satu problem kat sini yang patut dilihat dari sudut syariah. Kita boleh withdraw ke tak boleh withdraw? Withdrawal of the gold. Kalau dia mesti kita boleh withdraw. Kalau kita tak boleh withdraw, maksudnya betul ke emas tu ada? Mesti kita boleh withdraw. Sama ada kita boleh withdraw tu kita boleh ambil fizikal, ataupun fizikal tak bertukar pun. Fizikal emas ada bersama dia, tapi kita boleh ambil withdraw. Kita kata kita withdraw kita punya emas pada hari ini, tapi kita nak cash, maka emas tu akan di-convert dalam bentuk cash dan kita diberikan cash. Maka itu sudah memadai, tapi mestilah benda tu boleh di withdraw. Okey. Okey, tu parameter dia. Saya buka kalau ada soalan. Kalau itu saya kata tajuk ni quite dry subject juga. Tapi atas permintaan saya bagi itu parameter. Kalau nak didetailkan, ada banyak pendetailan lagi. Contohnya, orang beli emas melalui easy payment plan. Kemudian ada bentuk beli emas dengan memanipulasi sistem pajak gadai. Tuan-tuan tahu manipulasi sistem pajak gadai? Kita ada pajak gadai yang kalau kita ada emas, kita boleh pergi kat pajak gadai, dan normal pajak gadai Ar-Rahnu sekarang ni, dia akan bagi loan kepada kita, contohnya pada 70% of the gold value. Kalau gold value 10,000, maka dia bagi kita loan 7,000. Okey, jadi kita dapat duit 7,000, maka dengan kita depositkan, kita cagarkan emas tadi, jadi ada orang dapat 7,000 ni, dia beli pula emas lain, dia cagarkan lagi. Beli emas lain, dia cagarkan lagi. Dia beli emas lain, dia cagarkan lagi, sampailah value tu jadi ni. Jadi apa yang berlaku sekarang, dia daripada duit 10,000, dia ada banyak emas.
Kan? Itu cerdik, itu manipulasi sistem ar-rahnu. Secara teknikal, oleh kerana dia beli emas secara cash dan dia depositkan dengan ar-rahnu, secara teknikal tidak ada isu syariah. Cuma secara maqasid syariah ada benda tak kena. Maqasid syariah maksudnya secara objektif syariahnya, ar-rahnu ni apa tujuan dia buat? Ar-rahnu ni adalah alternatif kepada microfinance konvensional. Nak bantu orang untuk dapat pembiayaan mikro, dapat mikro, ataupun alternatif kepada alung dan sebagainya. Itulah tujuan asal ditubuhkan ar-rahnu. Tapi datang seorang mamat yang smart sikit, dia manipulate ar-rahnu tu dengan cara dia pergi deposit duit dia, dengan emas dia yang value 10,000 dapat 7,000, dia beli emas lain, deposit lagi, cagarkan lagi, sampailah dia ulang-ulang. Itu dia manipulate the system. Secara teknikal tidak berlaku pelanggaran syariah. Jadi saya taklah nak kata haram. Itu cerdik dia lah, kan? Itu cerdik dia. Tapi dia dah manipulate the system lah. Dia dah manipulate the system. Jadi kadang-kadang takut nanti berlaku sistemik punya risk lah. Di kemudian hari barangkali harga emas drop, dia sakit dan sistem akan rosak. Sistem tu akan rosak. Jadi itu saya punya presentation dan saya buka kalau ada soal jawab. Ya. Ya. Itu bukan kutu tu. Tak, itu bukan kutu. Kutu seperti mana berjalan dalam masyarakat kita. Setiap bulan collect duit, kan? Katakan 100 tiap-tiap bulan, dan ada turutan di mana duit yang di-collect itu akan dapat kepada orang tertentu ikut turutan dia, nombor 1, 2, 3 sampai 10 katakan. Jadi bulan ni orang ni dapat, bulan depan orang dapat, bulan ni. Okey, sistem kutu tu ada masalah ke tak ada masalah? Kalau dia berjalan seperti itu, tak ada masalah apa. Dia cuma ambil atas dasar saling bertolong bantu untuk satu pihak dapat duit cepat sikit, itu saja. Ada riba tak? Tak ada riba. Jadi kutu tu tak ada masalah. Tapi kalau tadi collectionnya tu berbeza-beza, bulan ni 300, bulan depan 400. Walaupun saya tak nampak benda tu nak dipanggil kutu lah. Okey, ini soalan kalau ke memang ada buat. Ada buat. Saya kalau ada buat, saya nak tengok dia punya term and condition yang semua pihak tu bersetuju. Tak. Saya tak nak bagi fatwa umum lah. Saya nak tengok detail sikit. Kalau boleh dibagi detail kat saya, bolehlah saya bagi pandangan. Sebab tu saya kata tadi, saya cuma boleh cerita parameter. Sebab di luar sana ada kreativiti untuk menstrukturkan bentuk pelaburan-pelaburan emas. Ini satu contoh kreativiti lah ni. Cuma kreativiti itu patut dipandu. Kan, kita tidak menghalang kreativiti, tetapi kreativiti itu patut dipandu agar ianya selaras dengan kehendak syariah. Itu saja. Ya ni, saya tak dapat faham secara detail dan saya pun tak nak mudah menjawab yes or no dalam public sebegini tanpa melihat term and condition yang dipersetujui di antara pihak. Mungkin sahabat kita boleh explain kat saya berdasarkan kepada apa yang beliau faham,
Tetapi apabila saya tengok term and condition nanti, saya akan faham lain. Nah, itu benda yang selalu berlaku lah. Pengalaman saya terlibat dalam syariah advisory ni, apabila orang menerangkan kepada kita, cara ceritanya begini, tapi bila kita pergi tengok term and condition, ceritanya lain. Ceritanya lain. Jadi prinsipnya dalam syariah ni pun bukan dalam bab ni, dalam bab lain pun. Al-hukmu fi syai' far'un an tasawwurihi. Nak menghukumkan sesuatu tu, tasawur dia tu, memahami tasawur dia tu pun sebahagian daripada proses. Kan? Waktu zaman saya mengajar di universiti tu, saya cakap kat anak murid saya, kalau malam kamu terpeluk satu benda besar, jangan cepat kata itu gajah. Kan, tunggu cerah pagi besok tu. Nampak ada belalai, ada dia punya segala ciri-ciri kegajahannya, baru kata itu gajah. Jadi saya bila sahabat cerita tadi, saya tidak mahu pergi pada conclusion yes or no, melainkan saya dapat term and condition dia. Okey. Ada lagi? Ya. Ya. Dia ditawarkan oleh siapa? Public bank. Emasnya ada ke tidak? Dia ada buku account? Okay. Dia akan catat dalam tu. Boleh tak kita nak dapat emas tu? Okey, lepas tu dia cuma bagi nombor siri kat kita, ni emas. Tapi kita boleh atau tidak nak dapat emas tu? That's the question. Sebab dia nak kena fulfill syarat taqabud tadi. Mungkin kita tak ambil actual emas, tapi kita ada constructive possession atas emas tu. Jadi saya bagi contoh tadi. Dia kata emas dia simpan di Switzerland. Kita kata saya nak emas tu. Dia kata boleh, tapi cik kena tanggung kos ini, kos itu dan sebagainya. Maksudnya ability to get the goal ada. Cuma kita nak ambil ke tak ambil. Nak ambil tak ambil tu soal nombor 2. Tapi boleh tak ambil? Boleh. Tapi dengan kos. Boleh dengan kos. Itu soalan dia. So dia punya faktornya adalah dalam kes itu boleh atau tak boleh kita nak ambil emas tu. Itu kena test lah dia. Semua orang yang buat pelaburan emas pun itu yang dia nak. Okay. Kita nak pegang ke tak nak pegang tu satu persoalan lain. Kita nak tak take possession itu satu persoalan lain. Tetapi syariah mensyaratkan kita mesti take possession. Sama ada actual atau constructive. Actual saya dah sebut. Actual ni kita pegang. Kan? Ambil, boleh ambil bawa balik rumah lagi. Ataupun kita boleh ambil, kita ada pilihan untuk balik rumah, tapi kita kata awak tolong simpanlah. Ataupun kita tak ambil dan tak bawa balik rumah, tetapi kalau kita nak ambil dan nak bawa balik rumah, boleh. Dalam kes produk itu boleh tak boleh? Okey. Tak patuh syariah. Tak fulfill syarat tadi. Tapi kalau benda tu okey, sebab tu dalam dunia hari ni, kalau tuan-tuan follow development dekat dalam market, ada syarikat tertentu yang dulu dia lantik syariah advisor. Baru lagi Profesor Madya Dr. Syamsiah Muhammad, Profesor Dr. Ashraf Hasim Yahya buat declaration, mulai tarikh sekian-sekian kami bukan lagi penasihat syariah untuk syarikat ini. Sebab apa? Sebab dalam proses dia jadi syariah advisor pada syarikat itu, dia letak syarat, kamu kena buat begini. Tapi akhir sekali syarikat tu tak nak follow syarat. So bila tak nak follow syarat, maka syariah advisor letak jawatan. Letak jawatan. Sebab apa? Sebab bila tak nak follow syarat tu, syarat-syarat tu adalah syarat-syarat yang critical in order to accord that the investment is syariah compliant. Tapi dia tak nak fulfill. So paling simple pada saya, nombor satu dalam dunia hari ini, untuk supaya kita tidak terjebak dalam benda yang ragu-ragu, pastikan apa yang dibuat itu sekurang-kurangnya mesti ada syariah advisor. Sekurang-kurangnya. Soal syariah advisor dia bekerja betul ke tidak, itu nombor 2 lah. Itu dia tanggung dengan Tuhan lah. Kan? Tapi kalau yang responsible, macam tadi lah, bila orang tak nak follow, letak jawatan.
Kan? Dia tak jawatan. Jadi kalau macam organisasi yang macam tu, ada conventional public bank, ada public Islamic. Kalau benda tu ditawarkan oleh public Islamic, sebelum saya pergi tengok detail, sekurang-kurangnya pada saya public Islamic itu ada syariah advisor. Tapi dia punya parent company-nya itu memang conventional organisation. Jadi bila conventional organisation, saya tak naklah reject outright. Asalkan bukan si Islam buat je nak kata haram, saya tak nak reject outright. Jadi saya akan test berdasarkan syarat, condition ataupun syariah parameter, dawabit syariah pula. Jadi antara dawabit tadilah, boleh ambil ke tak boleh ambil. Kalau akhir sekali kita pergi test, kita kata saya nak emas ni, emas tak boleh withdraw cik. Kalau itu jawapan dia, memang tak patuh syariah. Memang tak boleh, tak patuh syariah. Wallahualam. Ya. Ya. Guna EPP, Easy Payment Plan. Guna credit card, Easy Payment Plan, dia kata zero interest, kan? Kemudian kita akan bayar secara tangguh. Okey, settlement, problem dia di mana? Problem dia adalah untuk fulfill syarat yang Nabi kata tadi, yadan bi yadin. Nabi kata hand to hand. Macam mana arrangement credit card? Credit card dia punya arrangementnya ialah bila kita buat purchase, nombor satu, Visa ataupun Mastercard yang akan bayar dulu, kemudian bank kita dia akan claim dengan bank kita, kan, issuer of the card, tak kira lah bank mana. So sekarang kita berhutang dengan bank itu. Okey, benda tu ada ruang untuk diperbetulkan. Ruang untuk diperbetulkan ialah, tapi kena structurekan lah. Tapi saya rasa tak ada mana-mana bank yang structurekan dulu. Sekarang tak ada yang structurekan sekarang. Bank tu kena bagi loan dulu kat kita, kan, baru kita buat purchase. Maksudnya waktu kita pergi beli, kita pergi ke syarikat, itu cuma kita berjanji untuk beli, bukan beli lagi. Promise to purchase, dia baru promise, belum beli lagi. Tapi bila bank disburse duit kat kita, maksudnya kita dah ada duit. Duit tu siapa punya? Kita punyalah. Baru purchase tu dibuat. Jadi kalau begitu arrangement dia, maka dia boleh jadi patuh syariah. Tapi tak ada orang buat lagi arrangement itu. Tapi untuk bagi panduan syariah, itulah antara solution supaya pembelian itu boleh jadi patuh syariah. Ya. Ya. Okey. Sama juga. Dia bayar habis sekali pun. Dia bayar habis, tapi ada satu period di mana deferred payment tu berlaku. Iaitu bila? Sebelum dia bayar habis. Jadi tak dapat fulfill juga syarat yadan bi yadin, hand to hand. Ada lagi? Ya, tuan. Okey. Bayar deposit itu adakah cuma berjanji untuk beli dan deposit itu untuk memperkuatkan janji, atau, itu soalan saya, sama ada bila kita bagi deposit, adakah deposit itu dianggap sebagai security deposit ataupun part payment? Dua benda berbeza. Security deposit maksudnya deposit keselamatan. Okey, awak berjanji untuk beli, ini duit yang cengkeram, kan? Ataupun ini adalah part payment, sebahagian daripada pembayaran. Nanti saya akan datang untuk sempurnakan pembayaran. Kalau yang pertama itu harus, tapi kalau yang kedua itu tidak. Kat mana benda tu nak tahu? Agreement, dokumen. Dokumen. Contoh kalau tuan-tuan beli sesuatu, dia sebut di bawah, ada dekat dokumen, dia kata kalau
pembeli gagal untuk menyempurnakan pembayaran, maka deposit ini akan hangus. Should the buyer fails to complete the payment, the deposit will be forfeited. Okey, itu kalau tengok term macam tu pada kacamata syariah, itu adalah part payment. Sebab itulah part payment itu kalau gagal itu disebut urbun, bai' al-urbun ataupun bai' al-arbun. Maka dengan itu dianggap sebagai sebahagian daripada harga dan ada berlaku penangguhan dalam bayaran mana tu bagi harga yang belum dibayar, menyebabkan untuk jual beli emas dia jadi tidak sah. Untuk emas je. Kalau jual beli lain tak ada masalah, yang Nabi tak sebut dalam hadis. Nak beli kereta ke nak beli rumah tak ada masalah sebab tak masuk dalam hadis tu. Kan? Bila sebut emas, duit dalam transaksi muamalat ni dia jadi sensitif sikit. Kenapa sensitif? Sebab ada hadis. Kalau yang lain tak apa, nak beli kipas, beli meja, beli air tak ada masalah. Kita cerita sekarang emas. Ini saya kena clear tuan-tuan ni. Jangan tuan-tuan anggap untuk semua benda. Ini untuk emas, untuk wang. Sebab apa? Sebab ada spesifik hadis yang disebut oleh Ubadah bin As-Samit. Yang lain tak ada masalah. Yang lain tak ada masalah. Tak ada masalah tu tertangguh pada syarat-syarat dia lah pula. Okey, tengoklah yang lain tu. Wallahu a'lam. Ya. Debit card duit kita. Boleh. Bukan setakat kredit card. Kalau kredit card yang dalam bahasa Arab disebut sebagai bitaqah al-i'timan al-mughattah. Bitaqah al-i'timan al-mughattah ni dia begini. Kita dapat kad kredit limit 50,000. Tapi company yang issue kad kredit ni kepada kita, dia bagi kita 50,000 itu limit kerana kita boleh letak deposit sebagai collateral 50,000. Maksudnya dia draw the credit line of 50,000 is because of kita punya duit yang letak kat situ 50,000. Jadi dia as good as we are using our own money. So yang tu sebahagian ulama kata harus. Tapi kebanyakan tak buat lagu tu pun. Dah dapat kredit lain, dapat kad kredit limit 40,000, dia ada ke 40,000 dalam bank? Tak ada, dia ada limit dia 40,000. Itu muqattah. Kalau dia dapat kad kredit limit 40,000, dia disebabkan dia letak deposit untuk jadi collateral kredit tadi sebanyak 40,000, maka itu as good as dia beli cash. Itu harus. Kalau debit card apa lagi? Debit card memang duit kita kat dalam tu. So debit card, guna debit card sama macam beli cash lah. Harus. Ya. Yeah. Okey. Payment tu balik pada uruf lah. Itu diterima sebagai business customs lah. Settlement T+2 ataupun T+3 itu dianggap sebagai apa ni, sebagai proses yang negligible lah, yang syariah boleh terima lah. Kalau kita tak mengizinkan orang pakai credit card, debit card, nanti ada isu-isu lain pula, isu keselamatan lah dan sebagainya, nak kena carry duit banyak dan sebagainya. So itu aspek-aspek yang secara maqasid syariah, objektif syarak diterima oleh majoriti ulama. Ada ke? Saya sampai sahur boleh? Ya. Kenapa 3 hari? Okey, tapi pada hari kita buat transaksi pembelian tu, kita dah dapat belum emas tu secara konstruktif. Itu saya bezakan tadi. Ambil, pegang sesuatu ada dua. Kedua-dua diiktiraf oleh syariah. Actual possession, al-qabad al-haqiqi, dan yang kedua al-qabad al-hukmi, constructive possession. Actual possession, saya dah cuba bagi gambaran tadi, kita dapat pegang betul-betul. Benda ada depan muka, dapat letak tangan kita atas tu. Ataupun barang tak ada depan muka. Dia kata emas tu ada kat Penang, tapi ada allocate untuk encik. Kalau cik nak pergi ambil hari ni pun cik boleh pergi. Cuma kalau cik tak pergi ambil sendiri, nak suruh orang hantar kat encik, itu 3 hari masa perjalanan. Kalau itu senario dia, harus.
Kalau itu senario dia. Maksudnya kita boleh dapat sekarang. Cuma nak hantar tu lambat, proses penghantaran itu. Jadi kalau itu senario dia harus. Ya. Setakat ni tak ada lagi untuk emas. Cuma yang ada ialah untuk currency trading, terutamanya cross border transaction untuk dianggap sebagai spot. Majma' Fiqh Islami Jeddah dan juga IOF, Syariah Board Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution di Bahrain membuat keputusan T+2. T+2 maksudnya transaksi buat hari ni, settlement akan dapat dalam masa 2 hari, itu masih dianggap sebagai spot. Kalau lebih daripada T+2, maka itu dah tak dikira ke spot. Itu untuk currency trading. Tapi untuk emas, setakat yang saya duk tengok, rasa belum ada mana-mana qarar resolusi yang sebut berapa allowable period untuk dianggap sebagai masih spot lagi. 3 hari T+2. Tak, wallahualam. Ustaz Zahruddin dia kiaskan kepada duit kot. Dia kiaskan kepada duit. Setakat yang saya jumpa untuk emas belum ada specific resolution. Tapi untuk duit ada. Kalau Ustaz Zahruddin tulis macam tu, mungkin dia kiaskan kepada duit. Wallahualam. Saya tak nak komen. Sama ada kias dia tu betul ataupun kias ma'al farik, itu dia punya ijtihad. Wallahualam. Okey. Ya. Ini soalan terakhir kot. Okey, dia balik pada tadi je. Balik kepada kalau akaun emas itu cukup syarat tadi, ataupun contoh lain ialah kita lantik satu syarikat untuk menjadi ejen kita untuk invest dalam emas. Kan? Kita dengan syarikat tu, apa hubungan kita dengan dia? Agensi. Kita kata ambil 100,000, apa mandate yang kita beri? Awak guna 100,000 ni pergi invest dalam emas. Dan setiap bulan awak bayar saya dividen. Jadi kalau pelaburan emas dia tadi dibuat secara patuh kepada syarat-syarat syariah, maka dividen yang kita dapat harus. Tapi nak kena tengoklah agreement tu. So kalau bank, sekurang-kurangnya pada saya ada beberapa agreement saya nak tengok. Nombor 1, agreement di antara dia dengan bank, dengan syarikat, dengan investor. Nombor 1, saya nak tengok apa term yang ada kat dalam tu. Nombor 2, agreement di antara syarikat dengan pihak yang dia melabur. Apa term-term yang ada dekat dalam tu. Ataupun kalau dia dengan melabur, dan siapa yang hold the goal on behalf of the investors. Adakah invested entity ataupun third party. Kalau third party, saya nak tengok agreement dengan third party. Dah tengok semua benda tu, baru boleh conclude. Baru boleh nak di-conclude secara keseluruhannya, ianya adalah harus ataupun tidak. Okey, jadi itulah saja kot tuan-tuan. Kalau nak bincang, saya boleh bagi gambaran beberapa produk yang dah ada kat dalam pasaran di Malaysia untuk kita analyse satu persatu. Yang ada orang isytihar sebagai patuh syariah, tapi saya tak setuju, ada. Jadi itu kita ambil sesi lain lah, insya-Allah. Sesi lain tu pun kena bawa komputer lah, tunjuk diagram dia, kenapa, kat mana problem dia, loopholes dia kat mana, dan sebagainya, supaya kita jelas lah. Tapi untuk menjadi pegangan mudah, tuan-tuan, jangan mudah terkesima lah dengan apa-apa yang ditawarkan di dalam pasaran. Paling mudah tanya di nombor 1, ada syariah advisor ke tidak. Itu nombor 1. Recommend 3 yang betul. 3 yang betul. Kalau bank tu pergilah Quick Finance House, okey. Quick Finance House, okey. Saya pun taklah follow sangat. RG dah buat ke? Saya pun tak follow lah. Ada?
Should be okay kot. Saya kenal lah individu penasihat syariah dia, so kita tahu dia punya syariah, penasihat syariah dia very particular. Dia tak akan release sesuatu produk, dia tak akan issue syariah pronouncements, melainkan dia dah confident, dia dah buat due diligence sewajarnya, baca agreement line by line, barulah dia put dia signature untuk kata produk ni patuh syariah. Jadi kalau teman-teman di Quick Finance House di Ar-Rajhi itu, walaupun saya tak tengok, saya ada keyakinan lah kepada mereka. Tapi kalau tuan-tuan jumpa dengan virtual gold investment dekat internet tu, berhati-hatilah tuan-tuan, tu je. Berhati-hati. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.